Ustaz tu kata ada dua condition. Sekarang ni sama ada nak lepaskan dia ataupun aku perlu duduk dengan dia dekat sana untuk teruskan hidup aku lah. Jadi Ustaz tu kata, kalau kau pilih untuk hidup dengan dia, kau kena bagi dia syarat yang kau boleh duduk dengan dia, tapi tiap minggu kau nak balik ke alam kau sendiri. Kau takkan boleh duduk dekat alam dia tu selama-lamanya. Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okey guys, pada malam ini kita ada caller baru, lelaki. Lelaki dari mana ni? Dari mana? Itulah asal ni daripada selatan, tapi sekarang ni dia berada kat tempat lain dulu. Okey, baik. Jadi sebelum kita berkenalan dengan kita punya caller, seperti biasa jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan kepada korang yang mana belum follow our social media, boleh tekan link di bawah. Kita ada TikTok, Instagram dan pada korang yang mungkin ada cerita nak kongsi dengan Santai Chill, boleh tekan link WhatsApp di bawah. Bagi tahu korang ada cerita seram atau mistik nak kongsi dengan Santai Chill. Betul lah. Dan pada malam ni caller ni agak lama juga aku menyidai dia. Jadi macam biasa korang mana yang baru WhatsApp nak bercerita semua, korang kena tunggu turn sebab yang ni pun lama juga kena sidai. Tapi tak apa, kita nak perkenalkan dia dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya boleh panggil saya Abu je lah. Saya asal daripada Johor, tapi sekarang saya letak dekat utara lah. Johor. Untuk sementara je lah. Dekat utara. Utara kat mana? Dekat Penang. Oh, Penang. Baik. Okey, baik. Jadi Abu, jadi nama samaran ni tu. Ya, betul. Okey, baik. Jadi cerita apa yang nak kongsi dengan Santai Chill ni? Saya nak cerita pasal pengalaman saya. Selama 3 tahun saya duduk berkedudukan dengan Puteri Bunian. Dan saya berkahwin dengan dia. Woi, ini benda yang besar Okey, baik. Faham. Sebenarnya ni satu pengakuan yang aku agak terkejut dan besar ni. Betul, dia agak bahaya juga pada viewer. Tapi tak apa, kita nak dengar dulu cerita dia dulu, baru korang komen. Okay? Jangan komen dulu. Abu sure boleh kongsi cerita ni? Boleh. Sebab benda tu dah tak ada dah. Dia dah menjauh lah. Baik. Okay, baik. Jadi aku pun tak sabar nak dengar cerita ni. Ni first time ni. Betul. Pengakuan besar daripada kita punya caller. Jadi tanpa melengahkan masa, dipersilakan cerita yang pertama. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Cerita yang pertama ni dia start daripada aku masuk kerja kerajaan. And then aku terpaksa duduk dekat kuartus kerajaan, yang memang orang kata kuartus ni memang dia duduk dekat ceruk sekali lah. Memang betul-betul dekat dengan dia, walaupun dia sebelah sekolah, tapi antara kuartus dengan sekolah ni dia ada macam, apa orang panggil, macam gaung macam tu lah. Faham? Dia gaung lah dekat situ. Tapi gaung ni tempatnya kita rasa macam semak, tapi benda tu sebenarnya memang bersih gila. Macam daun-daun jatuh ke apa ke memang tak ada dekat situ. Lepas tu dekat belah hujung kuartus aku ni, memang aku kuartus hujung, jadi belah hujung ni memang orang kata daun nak kata bersepah selai pun memang takkan nampak. Jadi first aku duduk dekat situ,
seminggu pertama dia macam biasa je lah, macam orang lain biasa lah. Jadi aku dapat bilik yang paling hujung sekali, betul-betul bilik yang sebelah gaung tu. Okay. Minggu pertama still okay, tapi masuk minggu kedua aku dah rasa macam tak shock lah duduk kat situ. Sebab setiap kali benda ni dia akan jadi antara kita sedar dengan kita tak sedar. Jadi macam kita mengantuk, kita nak tidur tapi kita still tahan mata kita. Dia antara benda tu jadi. Okay. First kali dalam minggu pertama, sebelum tidur tu memang akan bau wangi lah. Dia bukan bau pandan, tapi dia bau kasturi dengan campur-campur sikit macam bau, orang kata bau limau sikit macam tu lah. Dia jadi macam tu. Bau dia macam tak, dia wangi-wangi tapi dia menakutkan lah. Tiap kali pejam mata akan nampak sekilas pandang kain kal hijau berterbangan depan mata. Okey. Minggu kedua tu benda tu saja yang jadi. Masuk minggu ketiga dia dah benda lain pula jadi. Minggu ketiga aku still bau juga benda tu, nampak juga kain tu. Tapi benda ni jadi dekat dalam mimpi. Aku mimpi seorang perempuan yang memang cantik sampai kau pun jadi rasa macam takut nak tengok perempuan ni. Kau katalah dekat dalam Malaysia ni, artis mana perempuan yang paling cantik? Banyak. Aku tak boleh cakap lah. Dia okey lah. Aku katalah macam, kita bayangkan kata Siti Nurhaliza campur dengan Niloufar, siapa-siapalah yang cantik, dia berkali-kali lagi cantik. Tapi dalam mimpi aku tu, aku tak pernah jumpa perempuan ni, aku tak pernah kenal perempuan ni, aku tak pernah nampak dia kat mana-mana. Tapi dia setiap kali aku mimpi, dia akan pakai baju kebaya colour hijau dengan kain colour kuning. 2 kali ni yang dia akan tukar-tukar, sama ada kain colour kuning, baju colour hijau, ataupun baju colour kuning, kain colour hijau. Dia 2 benda tu. Setiap kali aku mimpi, minggu ketiga tu kira macam hanya nampak muka dia toleh, and then dia senyum, hanya senyum je. Tempat tu kira macam aku mimpi tu, tempat tu ada macam pokok-pokok buluh sikit, tapi pokok buluh yang macam mana nak kata, pokok buluh yang colour kuning yang biasa kat rumah-rumah Cina kan. Pokok buluh tu je yang aku nampak. Dan dengan dia duduk belakang pokok buluh tu, dia jengah senyum macam tu lah selama seminggu. Okay. Masuk minggu seterusnya, dia baru perkenalkan nama dia. Boleh ke aku sebut nama dia kat sini? Terpulang aku okey je. Cuma kalau okey, so aku bukan tak nak, okey, aku tak payah sebut lah nama dia. Sebab kalau aku sebut nanti ada yang marah. Okey, so sekarang ni aku tak cuba dekat studio kau. Dekat studio kau ada seorang. Antara dia lah. Dekat studio kita orang. Dekat ada seorang. Tahu seorang, tak apa. Jalan. Okey. Aku tak nak sebut nama dia. Aku just sebut nama dia Putri je lah. Nama dia Putri, tapi dia tak pernah bagi tahu umur dia berapa. And then aku kenal dia dekat dalam mimpi tu. Aku akan mimpi dia ni, setiap kali mimpi aku akan mimpi step by step. Kira first aku nampak dia dekat pokok buluh. Lepas tu aku pergi tegur dia. Lepas tu borak dengan dia, tanya dia kampung ni apa nama, benda ni dekat mana sebenarnya, apa semua. Dia cerita benda ni. Dia kata benda ni ada dekat kampung sekian-sekian lah. Dan nama dia Putri. Lepas tu bapak dia ni ketua kampung dekat situ. Jadi dia kata dia suka dekat aku. Dia kata first time dia nampak aku, dia dah suka. And then sebab tu dia nak cuba rapat dengan aku, tapi dia kata macam susah. Jadi setiap kali aku mimpi benda tu, aku akan bangun tepat pada orang azan subuh. Ataupun pukul 6 macam tu. Tapi badan memang, orang kata badan kau tidur, tapi badan kau letih sangat-sangat, yang kau akan rasa macam kau ni jalan jauh gila-gila.
Sampai kalau malam tu aku mimpi aku pergi kira macam naik bukit dengan dia, aku akan rasa lenguh kaki. Lepas tu kalau aku main lari ke apa dengan dia apa semua, memang aku akan rasa penat. Sama macam fizikal yang kita buat. Pernah sekali aku mimpi aku nampak satu padang yang luas, hijau. Memang orang kata memang cantik, padang yang tak pernah kita nampak. Kat situ tumbuh-tumbuhan yang tak pernah nampak lah kat situ. Aku pernah lari dekat atas padang tu, dan aku tersungkur, jatuh dekat padang tu, lutut aku luka. Besok pagi aku bangun, betul-betul lutut aku luka. Faham. Okey. Itu baru orang kata aku belum masuk lagi kampung dia, baru sampai ke padang. And then aku teruskan lagi, aku still mimpi benda tu. Sampailah aku dibawa masuk ke dalam kampung. Kampung tu nak kata moden tak moden, nak kata ketinggalan tak ketinggalan. Tak adalah orang yang macam orang kata pakai tanjak, pakai tekul, pakai baju silat ke, tak ada. Dia pakai t-shirt, pakai jubah, apa semua. Tapi cuma yang aku pelik dekat dalam kampung tu, kita dekat atas bibir, dengan antara hidung dengan bibir, kita ada satu alur, tahu tak? Tapi diorang tak ada benda tu. Faham. Okey. Diorang tak ada benda tu. Setiap kali lalu dekat orang-orang tu, orang-orang yang meniaga kat situ ke apa ke, diorang mesti akan bagi salam, tegur dari mana, tanya kita nama siapa. Lepas tu bagi, memang kalau pergi mana-mana dekat dalam kampung tu, diorang akan tak berhenti jamu kita makan. Macam-macam makanan. Kau cakap dia nak makan apa, macam-macam aku makan kat dalam tu. Antaranya yang paling banyak dekat sana, paling famous, dia pulut kuning. Tapi pulut dia tak sama macam kita. Pulut kuning dia dengan ayam hitam. Faham. Okey, faham. Tapi memang sedap lah. Macam aku macam nak lagi lah benda. Okay. Tapi lama kelamaan benda ni jadi makin serius. Aku jadi makin sayang dengan dia. Lepas tu kami macam makin sayang. Jadi lama kelamaan aku sampai mimpi aku akan nikah. Satu hari aku akan nikah, yang memang dekat dalam masjid tu penuh dengan kristal, kapet semua kali hijau, orang dekat dalam tu semua berjubah putih. Masa aku bangun, daripada lepas aku mimpi nikah tu, aku rasa macam tak sedar hati. Jadi aku balik kampung sebab benda ni berlarut. Time aku nikah ni, mimpi ni dah berlarutan sampai setahun. Dah setahun baru kau nak berubat yang tu maksudnya. Dah setahun baru aku nak berubat. So aku rasa macam benda ni best, mimpi ni best, memang best gila. Kau berjalan sana sini apa semua, dah setahun baru aku rasa macam something wrong somewhere lah dengan benda ni. Jadi bila aku balik kampung, aku ceritakan benda ni dengan mak bapak aku. Mak bapak aku dia jadi macam lah, orang kampung dia jadi macam alah, berperkala tu mainan tidur je apa semua. Tapi bila aku bercerita dengan salah seorang kawan aku ni dia belajar ilmu perubatan Islam. Jadi dia tanya aku, mimpi tu start daripada pukul apa? Aku tak pasti mimpi tu start pukul apa, tapi dalam keadaan aku sedar ataupun tak sedar. Tapi setiap kali mimpi tu habis, aku akan terjaga tepat-tepat orang azan. Orang azan subuh tu aku akan bangun. Jadi dia kata benda ni sebenarnya kalau dalam ilmu perubatan ni orang panggil terawangan. Jasad kita tertinggal, roh kita ke sana. Dia cerita benda tu lah. Jadi dia kata tak apalah, kita cuba dulu. Dia cuba bawa aku pergi jumpa ustaz dia, and then ustaz dia tu ubatkan aku. Ustaz tu kata dah jauh sangat dah ni, dah terlampau jauh dia kata. Sampai dah akad. Jadi bila dah akad ni, dah sah lah sebagai suami dan isteri. Jadi masa ni aku dah macam orang kata, aku tak sedia lagi nak kahwin. Tapi dan aku pun tak terfikir aku boleh berkahwin dengan benda-benda macam ni. Jadi masa ustaz ni kata tak apa, kita cuba untuk nego lah dengan dia macam mana.
pada aku semua. Jadi malam tu Ustaz tu minta aku bawa air kelapa dengan daun pandan. Malam tu dia bagi aku minum. Ni POV daripada kawan aku sendiri. Dia cakap masa aku lepas 3 teguk daripada air kelapa tu, aku terus pingsan, tak bangun. Tapi dalam 5 minit lepas tu aku tersedar, dengan mata aku tertutup, aku bercakap macam perempuan, duduk pun macam perempuan. Masa aku tak sedar tu, dia cakap perempuan ni cakap, dia sayang dekat aku, and then aku pun sayang dekat dia. Dia takkan lepaskan aku, walaupun aku ke mana pun, dia akan ikut aku pergi mana pun. Sampai bila-bila, sampai aku mati. Tak kira aku dengan siapa pun dekat dunia sekarang. Dia sampai macam tu. Sebab tak boleh. Sebab kita ni berbeza alam. Dia kata, kau alam kau, dia alam dia. Kau nak tarik dia masuk ke alam dia, kau nak bawa masuk dia ke alam kau, tak boleh. Sebab mak bapak dia masih ada. Dia pun tak setuju untuk duduk dekat sana. Semua. Jadi nego. Dia kata dia tu tak nak lepaskan, dan aku terpaksa nego sendiri dekat dalam mimpi dengan dia. Jadi malam terusnya tu aku still mimpi aku balik ke rumah dia. Tapi aku terlupa yang ustaz tu suruh aku nego dengan dia untuk dia lepaskan aku. Tapi sebab benda ni seronok, benda yang dah seronok, jadi hayal lah. Hayal. Sampai kau, mana nak saya, boleh aku sebut, sampai aku dengan dia bersama. Faham. Setiap kali aku bangun, basah tu confirm. Sampailah satu malam aku pindah keluar daripada kuartus tu. Sebab kuartus tu roommate aku dia berkahwin, and then dia nak duduk dengan wife dia. Aku terpaksa keluar daripada kuartus tu. Aku pergi cari rumah sewa. Aku tak suka duduk rumah orang yang ramai-ramai. Aku sewa rumah sedikit je untuk aku seorang dekat area hospital tu juga. Jadi malam tu jalan macam biasalah. Mimpi macam biasa, balik rumah, makan apa semua dengan dia, apa semua. Tidur macam biasa, macam apa perlakuan suami isteri buat, itulah yang aku buat dengan dia. Tapi benda ni masuk ke 2 tahun, aku jadi macam aku tak nak dah benda ni. Sebab aku jadi tidur aku tak cukup, rehat aku tak cukup, aku bangun pagi aku jadi penat pada apa semua. Aku jumpa balik ustaz tu, cakap dengan ustaz tu, ustaz, saya rasa saya nak lepaskan ni, saya tak nak dah. Ustaz dia kata boleh, tapi malam ni kau kena janji dengan aku, kau sendiri yang kena nego dengan dia. Aku tak boleh tolong. Jadi malam tu aku pun still mimpi benda yang sama, dan aku try nego dengan dia. Dia cakap dia tak nak lepaskan aku juga. Dia cakap dia sayang aku. Aku still go on macam biasa. Malam esoknya, sebab malam tu memang dekat dalam mimpi aku dengan dia memang bergaduh, bertekak lah. Memang tinggi suara pada apa semua. Jadi malam tapi selepas aku mimpi bergaduh, bertekak dengan dia tu, dia janji dengan aku satu benda. Dia kata saya akan bagi awak benda yang awak tak pernah impikan. Okay. Aku jadi macam apa benda aku tak pernah impikan. Jadi malam besoknya pukul 3 pagi, pintu rumah aku kena ketuk macam nak roboh. Dekat rumah aku ni macam nak roboh pintu dia. Aku duduk seorang. Jadi aku bangun pergi dekat pintu, tapi aku tak buka pintu lah, sebab aku ni jenis orang yang penakut. Aku tengok dekat tingkap tak ada siapa. Jadi lama-lama aku beranikan diri, aku bismillah buka pintu. Aku tengok memang tak ada orang dekat tadi. Cuma ada 2 barang depan pintu aku. Satu duit RM50 berlipat segitiga. Satu lagi, satu botol minyak yang dekat dalam tu ada 2 helai rambut. Minyak tu memang aku buka, memang wangi yang teramat sangat lah. Memang aku suka bau dia. Okay. Jadi besoknya aku bawa benda tu, bawa pergi jumpa ustaz. Sebab aku tak tahu benda ni kegunaan dia untuk apa. Aku bawa pergi jumpa ustaz. Ustaz tu kata, first kali duit RM50 tu, bila ustaz tu buka je, aku dah nampak dah ada satu wafak, tertulis wafak dekat atas RM50 tu.
Ustaz dia kata duit RM50 ni adalah kegunaan dia jadi ibu duit. Kalau kau berniaga, kau letak benda ni dekat dalam tempat duit kau, insyaAllah rezeki kau akan lancar macam air. Dia kata macam tu. Yang minyak ni pula dia kata, minyak ni jadi satu masalah. Dia kata kalau minyak ni jatuh dekat tangan orang yang tak sepatutnya, contoh jatuh dekat tangan buaya ke apa ke, benda ni akan rosakkan ramai perempuan. Sebab benda ni minyak pengasih. Minyak pengasih yang betul-betul calit sekali, orang akan ikut sampai mati. Jadi barang-barang tu aku simpan dekat ustaz tu. Ustaz tu simpan barang-barang tu apa semua. Sebab aku tak nak benda-benda yang bukan-bukan duduk dekat dalam rumah aku. Sebab aku ni jenis orang yang penakut. Aku tak nak tahu pun pasal benda tu. Jadi bila ustaz tu simpan, masuk tahun ketiga aku kenal dengan seorang perempuan dekat tempat kerja aku lah. Aku kenal dengan perempuan ni dan aku suka dengan dia. Aku baru nak bercinta dengan dia. Malam tu aku mimpi yang perempuan yang aku kata Putri ni, dia datang kat dalam mimpi aku dengan muka yang bengis, yang muka yang memang nak marah. Dan dia kata, kau jauhkan diri kau daripada perempuan ni sebelum perempuan ni jadi apa-apa. Aku jadi macam apa hal pula benda ni nak kena jauhkan diri pada apa semua. Jadi aku berdegil. Aku tetap juga dengan perempuan ni sampailah aku bertunang dengan perempuan ni. Lagi 2 minggu aku nak kahwin dengan perempuan ni. Perempuan ni putuskan tunang. Dia tak nak kahwin dengan aku. Kenapa? Dia cakap malam sebelum dia putuskan tunang, dia kata ada seorang perempuan datang dekat dia menangis-nangis, bawa seorang budak kecil, cakap tu anak aku. And then dia kata tolonglah lepaskan suami dia. Sebab dah 3 tahun aku mimpi sampai Putri ni dah ada anak. Dah memang aku dengan dia dah ada anak. Jadi aku dah sampai tak sanggup. Setiap kali aku kenal perempuan lain, perempuan dekat lain-lain ni, sampaikan semua tak nak, semua benda tak jadi. Jadi aku dah sampai bosan tau cari perempuan ni. Sampai aku jadi macam tak apa lah, ada jodoh aku kahwin je lah, siapa-siapa pun nak datang aku kahwin macam tu. Sampai aku dah fikir macam tu. Jadi aku tak percaya dengan benda-benda ni. Aku kata takkanlah benda ni nak sekat jodoh aku kan. Okay. Dulu zaman 2000, tak silap aku 2014 2015 kot. Masa tu ada satu apps yang kita boleh buat live. Lepas tu kita kutip apa nama dia, Bigo. Bigo. Bigo first time baru masuk dekat Malaysia. And then aku layan benda ni. Aku pun buat live. Masa aku tengah buat live tu dekat dalam kereta, masa tu dalam dekat-dekat nak maghrib, aku live lebih kurang dalam sampai setengah jam kot aku live. Ada aku tengah borak dengan seorang kawan aku, budak lelaki dekat dalam live ni. Dia tegur aku tau. Dia secara dengan tak semena-mena, tengah-tengah cakap ni macam kita tengah sembang, tiba-tiba dia tegur aku, kau bawa siapa kat belakang tu? Baju colour hijau. Aku je macam, siapa baju colour hijau duduk belakang? Aku seorang-seorang, kau jangan nak takut yang aku kan. Ya, aku tak tipu. Dia cakap aku dah record dah benda tu. Kata, and then dia hantar dekat aku, memang clear nampak ada something pakai baju hijau dekat belakang. Tapi tak nampak muka. Jadi aku dah tak shock. Aku memang dah tak sedap hati. Aku terus pergi jumpa ustaz tu. Ustaz tu kata, okey, malam ni malam penentu dia kata. Sama ada kau nak hidup dengan dia ataupun kau kena teruskan dengan dia. Lepas kawan aku tu record dan dia bagi video yang ada orang duduk dekat dalam kereta aku masa aku live, aku terus pergi jumpa Ustaz yang ubat aku ni. Ustaz ni kata, okay, malam ni malam penentu. Sama ada kau nak hidup dengan dia ataupun kau tak perlu hidup dengan dia lagi dah. Kau perlu lepaskan dia. Jadi Ustaz tu kata malam ni kau kena bawa, dia kata kena bawa air kolah masjid 3, pokok buluh tepi kuartus aku tu aku kena bawa, satu batang pendek lah. Lepas tu aku kena bawa pulut kuning, setanji dengan apa satu lagi lah, tak silap aku 5 purut kot, dengan air, dengan kelapa yang kau jolok daripada pokok dia, tapi jangan bagi dia jatuh atas tanah.
Okay, faham. Jadi aku kena bawa benda tu semua. Jadi, malam tu aku bawa jumpa ustaz tu. Ustaz kata okey, malam ni kita buat. Okay, ustaz kata satu je peringatan ni dekat. Kalau malam ni kau balik, kau mimpi dia lagi, kalau dia pujuk kau untuk balik dengan dia, kau jangan sekali balik dengan dia. Tapi kalau kau setuju nak duduk balik dengan dia, kau kena bagi dia syarat. Aku jadi macam, syarat apa? Ustaz ni kata syarat dia, kau nak balik ke dunia kau setiap minggu. Apa setiap apa? Macam setiap minggu. Okay. Kira macam aku ni boleh duduk dekat alam dia, tapi aku setiap minggu aku kena balik ke dunia manusia ni, ke dunia kita lah, ke alam kita sekarang. Ustaz tu kata ada dua condition sekarang ni, sama ada aku nak duduk nak lepaskan dia, ataupun aku perlu duduk dengan dia dekat sana untuk teruskan hidup aku lah. Jadi ustaz tu kata kalau kau pilih untuk hidup dengan dia, kau kena bagi dia syarat yang kau boleh duduk dengan dia, tapi tiap minggu kau nak balik ke alam kau sendiri. Kau takkan boleh duduk ke alam kau, dekat alam dia tu selama-lamanya. Sebab alam dia tu dengan alam kita berbeza waktu, ustaz ni kata. Satu hari dekat alam dia, seminggu dekat kita. Sebab tu dia orang punya umur lagi tinggi daripada kita lah. Kalau kau tak nak dengan dia, malam ni confirm dia akan datang, dia akan pujuk kau balik. Macam mana pun dia akan bagi kau macam-macam. Malam ni dia akan bagi kau macam-macam. Kau percayalah. Jadi aku kata dengan dia, aku dah ambil keputusan mutamat, aku tak nak dah dengan dia, aku nak lepaskan dia. Jadi ustaz kata okey, boleh malam ni kita buat sesi penceraian. Tapi malam tu memang tak ada, aku tak jadi apa-apalah. Cuma malam tu aku mimpi ada orang lelaki yang besar teramat sangat, muka bengis, garang, sampai aku tengok muka dia aku rasa macam nak terkencing. Rupa-rupanya tu, itu rupa sebenar bapak dia. Okey, dah berubah bapak dah berubah. Bapak dia kata, kau dah hidup dengan anak aku bertahun, sekarang kau nak tinggalkan dia. Kau nak apa? Dia semua dia bagi, semua dia akan turutkan. Macam-macam. Sampaikan bapak dia ni marah kat aku lah. Dia kata kau ni jenis lelaki yang tak berguna, hanya nak pemainkan perempuan, apa semua macam tu lah. Bapak dia marah kat aku lah, tapi dalam bahasa yang lembut lah, bukan bahasa yang menengking apa tak. Tapi lepas bapak dia marah tu, aku nampak di sebalik bapak dia tu ada dia. Dia datang ke depan, dia bercakap dengan lembut, selembut-lembut ni. Aku tak pernah dengar suara perempuan yang lembut, yang lembut macam ni. Dia cakap, saya sanggup tunggu awak sampai bila-bila. Tak kira awak dekat mana pun, awak dengan siapa, saya akan tunggu awak sampai bila-bila. Besok pagi aku bangun tidur, depan pintu rumah aku dah dapat satu sanggul kala emas, orang panggil bertak emas, dengan satu kain kala hijau untuk bungkus bertak tu. Jadi benda tu dia bagi dekat aku, aku bagi pula dekat ustaz, suruh ustaz simpan. Ustaz kata tak apa, biar dia simpan. Dan benda tu sampai sekarang lah ada dekat ustaz. Cuma aku jenis macam aku sekarang ni, walaupun aku tak dengan dia, sesekali bila macam aku duduk sorang-sorang, aku tak boleh, macam aku duduk sorang-sorang ni, aku tak boleh terfikirkan dia, aku tak boleh teringatkan dia. Bila aku terfikir atau aku pun teringat dekat dia, hujung mata aku ni akan nampak dia. Sampai sekarang. Betul. Itu je lah cerita yang pertama untuk aku. Baru cerita yang pertama baru cerita pertama. Tapi aku dah merasakan berbagai-bagai di dalam ni. Itulah. Okey, banyak benda sebenarnya nak itulah, tanya ni, aku nak tanya soalan ke ni. Tapi sebelum tu lah, kan kau cakap dia ada dekat sini. Dia dekat belah mana? Belah kiri Dekat tangga. Oh, tangga tu bukan kot. Dia tunggu kat tangga. Dia suka betul kat situ lah. Ada kawan lah. Tapi rasanya tak ada kot. Dia rasa dia bau dia saja berjalan tadi kat belakang. Ya Dia dekat tangga. Dia mesti tunggu kat situ. Oh, dia tunggu kat situ.
Sebab tu lah tadi bunyi kat situ. Betul lah. 3 kali lah dia ketuk tadi kan. Baiklah. Okay, tanya soalan dulu. Yang pertama tu lah, sebelum berkahwin kan, jadi masa sesi perkenalan tu kan kau nampak kain hijau. Jadi yang kau nampak tu dalam keadaan kain yang melirik atas lantai ataupun dia terbang ke macam mana tu? Dia terbang. Macam kita baring, kain tu terbang melintas muka kita. Kan limbas macam tu. Faham. Okay. Dia lalu kain tu sekali dengan bau lah. Dan masa engkau dekat alam sana kan, jadi dalam perjalanan kau nak ke kampung tu kan, kau kata kena lalu padang. Lepas tu sampai sana kau disambut Disambut. Okey. Sepanjang perjalanan tu adakah puteri menemani kau dan disambut oleh siapa? Memang aku setiasa dengan dia. Nak masuk kampung tu memang pas aku nak masuk ke kampung tu adalah dia. And then yang menyambut aku kat sana tu memang orang-orang kampung kat situ lah. Kira macam dia ada satu pintu gerbang tau. Lepas daripada padang kali hijau, lepas tu dia ada satu pintu gerbang. Pintu gerbang dekat lepas pintu gerbang tu memang akan ada ramai orang. Memang orang kata macam pekan lah. Macam pekan macam tu. Ada yang macam pakcik-pakcik duduk atas motor. Macam baru balik ke, baru sampai ke, macam tu. Okey, baik. Dan yelah, kan kau bercerita tadi, tiba-tiba ada satu masa tu kau berada dalam majlis akad nikah semua. Kau memang dilam ke, atau dia memang melafazkan rasa cinta dia dan kau menerima cinta dia sehingga kau berkahwin dengan dia sebenarnya? Benda tu aku tak ingat sangat. Tapi sebab yang aku ingat, aku hanya terus, aku duduk dekat dalam masjid, aku tengah salam dengan Tok Imam. Tapi masjid yang aku tak pernah nampak lah masjid tu. Macam masjid, kan masjid kita biasa ada mimbar apa semua. Masjid tu tak ada mimbar. Masjid dia just masjid biasa kosong. Tempat imam tu pun tak bertutup pun. Dia tak ada special tempat imam, tak ada. Dia tak ada ruang lah. Tak ada ruang untuk imam, tak ada. Faham. Maksudnya dia macam tiba aku dekat nak nikah, lepas tu kau rasa, adakah kau rasa masa macam terpaksa jalan je lah, ataupun memang kau masa tu dah ada rasa sayang? Masa tu aku dah rasa sayang. Aku dah rasa macam suka, rasa macam sayang, macam tu lah. Sebab ni lah, satu dia cantik, satu lagi layan aku yang macam orang kata macam mana yang lelaki nak. Macam tu lah yang kau dapat. Faham. Dan sampai sekarang macam ni, apa status kau? Jadi adakah masih sukar nak dapat jodoh ataupun sedang berkenalan dengan mana-mana wanita? Alhamdulillah sekarang aku dah berkahwin. Anak aku pun dah ada 4. Alhamdulillah. Okey, baik. Ada. Tapi itulah masalah dia. Sometimes dia akan datang juga. Okey. Yelah, aku sebenarnya cerita ni bagi aku dia first time untuk aku dengar kan. Yelah, daripada mimpi, dia siapa sangka mimpi tu adalah benda yang kita tak tahu, yang kita sebenarnya dah communicate dengan alam sana. Sehingga kau dah buat hubungan kelamin. Dan aku sebenarnya tertanya-tanya, anak yang kau dapat tu bukanlah apa status macam mana? Sebab status pun aku nak tanya juga, tapi macam biadab pula kan. Tapi macam mana status dan sebenarnya aku benda ni aku pernah tanya tau dengan ustaz. Lepas tu macam aku jadi macam aku suka melawak dengan ustaz ni. Jadi macam ustaz, jadi anak saya yang kat sana saya tak perlu bawa pergi JPN ke nak daftar bawah nama saya. Ustaz tu jadi macam tak adalah, dia cuma dia kata yang dekat sana tak orang cakap tak diiktiraf sebagai khalifah lah. Sebab kita ni manusia, kita diciptakan perfect. Dan kita ni adalah khalifah dekat atas muka bumi. Kalau kita pergi kat sana, kita tak diiktiraf sebagai khalifah lagi dah dekat sana. Jadi anak yang dekat sana tu hanya orang kata macam sorry lah aku cakap benda ni, macam lelaki bujang yang suka main sabun dekat dalam bilik air, benda tu akan tumbuh sebagai setan. Itu pun dikira anak, tapi tak diiktiraf anak betul darah daging kita. Faham. Dan sama juga macam ni lah. Okey, faham. Dan
Aku sebenarnya banyak benda nak tanya pasal anak ni. Sebab yelah kan. Okay. Sebab aku rasa pendengar pun dia suruh kita tanya banyak ni benda dia nak tanya. Anak yang kau dapat tu, pernah tak kau bercakap kan, berapa umur yang last sekali kau jumpa tu, berapa umur, nama lelaki ke perempuan ke benda tu? Okay. Aku ingat ada 2 orang. Seorang lelaki, seorang perempuan. Yang first, nama dia aku tak ingat nama dia sebab nama dia na'udzubillah panjang sangat. Umur dia masa aku last jumpa dia tu lebih kurang dalam 2 tahun ke 3 tahun macam tu. Sebab dia baru pandai berjalan. Yang nombor 2, dia memang betul-betul baby je lah. Lebih kurang berapa bulan macam tu lah. Macam tu. Tapi perempuan lah. Memang tak boleh nak bangun lagi. Just guling, gelak-gelak. Suka-suka macam tu lah. Tapi nama memang panjang. Memang aku tak ingat. Tapi tak berbinkan aku lah. Sebab dekat sana dia tak ada bin, tak ada binti. Okay, faham. Yang ketiga tu berdua kan? Dua je. Oh, dia memang 2 ya? Lelaki dan perempuan. Okay. Macam mana ni? Itulah. Benda ni sebenarnya banyak je jadi yang orang kata kita ni tak tahu. Kalau dekat area Johor, aku tak tahulah. Kalau orang Johor sendiri familiar dengan cerita yang satu ni. Ni pelik je lah. Sebab ada seorang pakcik ni, dia memang kerja dia keluar masuk alam tu. Dia macam bekerja dekat sana, and then dia balik rehat dekat rumah dia dekat alam kita. Tapi pakcik tu dah meninggal kot aku rasa sekarang. Memang dia boleh pergi kedua alam. Gitu. Faham. Okay. Oh, ada macam ni punya cerita. Okay. Jadi yalah, sepanjang kau berkahwin ni kan, ni minta aku tanya, yalah kau dah berkahwin, jadi dia tak ada ganggu ke anak bini kau? Masa aku bertunang dia ganggu sekali. Masa berkahwin dalam masa berkahwin ni aku rasa dalam 2 kali macam tu. Sebab yang 2 kali ni yang aku ingat last kali tahun lepas. Masa tu memang orang kata biasalah suami isteri kalau tak bergaduh ni memang menipu lah. Aku bergaduh dengan wife aku sampaikan aku nak tumbuk wife aku. Selamat kawan aku yang dekat area sini datang, and then dia pujuk aku macam terbaring, lepas tu aku tak ingat apa. Yang aku ingat, aku sedar-sedar orang dah ramai kat rumah aku. Kawan aku cakap, masa aku tak sedar tu, aku bangun, aku duduk bersila yang gini macam macam panglima dulu gila. Macam silat lah. Tapi aku bercakap bahasa Jawa. Faham. Sedangkan aku pun bolehlah cakap bahasa Jawa tu pun sikit-sikit, tapi ni memang fully Jawa. Dan aku bukan penghisap rokok, aku hisap vape. Aku boleh hisap rokok daun. Macam tu. Dan aku matikan rokok tu dengan tapak tangan. Faham. Itu je lah yang dia kacau buat sementara ni. Tak ada lagi lah. So keluarga kau maklum lah dengan cerita kau ni keluarga maklum dengan benda ni. Sebab banyak kali sebelum aku kahwin pun dia orang pernah jumpa aku panjat tingkap, tidur dekat dalam kereta. Aduh mak, tanpa aku sedar. Okay. Banyak lah. Alhamdulillah lah kita tengok isteri pada Abu ni boleh menerima dengan baik. Betul. Sebab benda ni susah tau sebenarnya. Betul. Nak terima. Kita dah tahu dah bila kita bersama akan ada risiko-risiko besar macam ni. Betul. Ya, betul. Okay, baik. So ni satu cerita yang agak besar lah. Besar betul kita orang kan. Dan cerita ni memang pendengar Santai Chill memang wow. Betul. Wow, dia bagi aku je lah. Macam aku cakap tadi kan, siapa sangka mimpi, betul lah kan, ya, mimpi ni kadang kita akan bermimpi macam-macam kan. Terutama lelaki ni kan, kalau dia bermimpi seorang wanita, nak pula wanita yang macam tadi Abu cakap, kacuk sana kacuk sini, Mat. Lain macam goyang dik. So yelah, daripada mimpi sampai 3 tahun lah, hampir hari-hari jugalah kau mimpi benda ni, betul?
Bukan hampir, memang hari-hari. Hari-hari mimpi. Kan Hari-hari. dia jadi rutin. Aku rasa rutin untuk dah Abu ni sampai dia dah penat, sampai orang kata dah kahwin, dah ada anak. Ya. Aku macam kalau aku jadi Abu pun aku macam mana boleh tiba jadi sampai macam ni kan. Kau lost kan. Satu penat tau. Aku faham penat tu. Bila Betul. kita bangun, umpama tadi kita baru je berjalan, kita rest pun tak dapat tau. Lepas tu bangun Betul. lagi penat. Alamak. Okay. Itulah. So adakah di situ ending dia, ataupun ada lagi cerita berkenaan dengan benda ni? Tak. Benda tu tak end sampai situ. Sebab selepas benda tu jadi, sebab benda ni first kali aku memang tak minat dengan benda-benda yang mesti benda-benda gaib. Aku memang tak minat, and then aku memang tak apa nak suka. Sebab orang kata macam mana, benda ni first aku tak percaya. And then bukan aku tak percaya sebenarnya, aku percaya ada benda tu. Cuma aku tak nak kacau dia. Aku tak kacau dia, dia tak kacau aku. Macam tu aku buat. Tapi disebabkan benda ni, dia menjebak aku untuk aku belajar lagi dalam pasal benda-benda ni, sampai aku sendiri macam aku cakap lah, aku duduk dekat utara ni, tiba-tiba aku boleh nampak kat tangga kau. Okay. Betul. Okay, sekarang kalau kau boleh tak nak, nanti aku macam aku mainkan pula. Sekarang ni kau boleh nampak aku ke? Aku tak boleh nampak kau. Aku boleh nampak benda-benda yang selain daripada kita. Okay, baik. Yang tu aku tak nak tahu sangat lah. Jangan bagi tahu lah kan. Biar kita pun tahu sini. InsyaAllah nanti Jumaat kita akan buat sikit pembersihan. Kau boleh ubatkan orang juga ke? Okay. Masa aku belajar dulu, cikgu aku tak bagi aku untuk ubat orang suka-suka hati. Sebab aku ni penakut. Dengan saya tu, aku minta mata aku ni ditutup balik, and then aku nak biar rasa je. Sebab mata ni boleh nipu. Kadang-kadang kita nampak benda tu cantik, tapi kita tak tahu sebenarnya rupa dia yang sebenar macam mana. Jadi kalau orang tak minta tolong dekat aku, aku takkan tolong. Aku akan biarkan. Sebab salah satunya benda tu, kalau aku memandai-mandai, aku cakap aku boleh pergi ubat orang, aku boleh tolong orang ni, benda tu boleh jadikan riak untuk aku. Jadi bila aku riak, orang akan tahu aku boleh buat benda tu, orang akan serang aku. Faham. Macam tu. Alright, baik. So tadi aku faham ni cerita yang aku nak dengar lagi cerita daripada Abu. Aku pasti Abu ada cerita lagi nak kongsi. Ada lagi Bu tak lepas ni, insyaAllah kalau ada part 2? InsyaAllah ada banyak lagi. Sebab perjalanan aku daripada aku belajar sampai aku tamat belajar tu banyak sangat. Memang terlampau banyak. Okey, baik. Jadi seperti biasalah, kalau korang nak dengar cerita daripada Abu lagi, apa yang kena buat, komen dekat bawah yang korang nak part tu. Okey. Jadi mungkinlah sebelum kita tamatkan sesi untuk kali ni, mungkin Abu ada beberapa nasihat nak kongsi dengan pendengar Santai Chill. Nasihat aku satu je. Kalau kita first time dekat tempat orang, walaupun kita rasa macam tu tempat kita, kita jangan memandai-mandai lah. Jangan memandai-mandai. Orang kata jangan macam kita tunjuk diri kita ni hebat. Sebab kalau kita rasa diri kita ni hebat, ada yang lebih hebat daripada kita ni. Betul. Okay, baik. Jangan nak memandai lah macam tu lah. Okay, yang ni kalau dalam alam nyata pun, pergi negeri mana pun sama je konsepnya. Betul. Kan? Jadi beradablah dengan manusia, dengan segala makhluk di atas bumi ni. Dan terima kasih juga kepada Abu kerana kongsi cerita ni. Dan kami menantikan part 2 pada anda. Dan terima kasih juga pada para pendengar yang sudi mendengar dari awal sampai habis. Seperti biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.